Kita akan recap sikit apa yang kita buat semalam berkaitan dengan void function yang mana kita akan pulangkan kita akan return lebih daripada kita kata dua nilai lah jadinya of course bila kita kata kita akan pulang ataupun return void function dia tak ada perkataan return dalam function definition. Okey, jadi kita recap balik kita ada void function kita akan return multiple values. Jadi cara dia adalah kita kena kat sini no return statement within function definition. So we need to use pass by reference. Macam mana nak guna pass by reference? Kita ingat balik. Selalunya contohnya kalau kat sini kita ada void mungkin nama function kita certain function saya buat fun name kemudian katakanlah kita punya input adalah integer, ada dua input. Jadinya input ni kita kena letakkan ampersand di sini. Ini maksud the address of the variable. So kat sini pun satu lagi sebagai contoh. Jadinya kat sini kita akan ada dua input. Ini adalah function prototype ataupun function declaration. Okey, jadinya kalau kita punya function header nanti kita kena buat void fun name, nama dia apa-apa saja, function name, kemudian int ampersand let's say a. Sama juga maksudnya dengan kes-kes sebelum ni lah, yang mana kita cuma tambah ampersand saja di sini. Ini dalam function header. Function declaration tadi, jangan lupa semicolon. Okey, dan buatlah apa yang kita nak. Okey, so kat sini saya letak macam ni, dot. Okey, jadi kita tengok code. Ini contoh yang semalam lah. Ini adalah function code 16C, ini scene. Kat sini adalah function prototype. Ini adalah function definition. Semua ni adalah function definition, tapi yang atasnya adalah function header. Sama juga macam ni, kena ada ampersand. Jadi di sini kalau saya boleh tulis, kita gunakan xy dalam main function, kemudian kita gunakan a dan b untuk dalam cin fun. Jadinya ibarat beginilah kalau kita boleh lukis. Kita ada dua rumah. Kita ada dua rumah. Okey. Dalam main function, rumah ni dipanggil sebagai x dan y. Rumah kepada x dan rumah kepada y. Bila kita ikhtiarkan di sinilah mana jenis ni adalah integer. Kemudian untuk baris nombor 9, bila kita panggil saja, kita buat function call cinFun xy, kita tak perlukan z sebagai contoh, sebab tak ada return statement dalam kita punya function definition, jadi kita tak perlukan. Bila kita buat macam ni, bermaksud cinFun ni dia akan trigger cinFun pada function definition ni, dan kemudian apa yang akan berlaku adalah x
dia akan beri alamat rumahnya kepada A. Dan Y dia akan beri alamat rumah kepada B. Dan seperti yang kita dah belajar sebelum ni, bila dah diberi alamat rumah kepada A dan B, maka A dan B ni apa-apa perubahan yang berlaku, dia akan beri kesan kepada X dan Y. Jadinya kat sini kalau kita boleh lukis, kita ada ruang, yang mana ruang ni dalam main dipanggil sebagai X dan Y, tetapi dalam C infant, dia dipanggil sebagai A dan B. Jadinya ini merujuk yang sama. Ruang yang sama, tapi nama yang berlainan dalam function yang berlainan. Jadi kalau kita just tengok balik, contoh kita kat sini, kita cuba run, kita compile dulu, kemudian enter two numbers. Bila kita masukkan 3 dan 2, maka 3 akan disimpan dalam A, dan 2 akan disimpan dalam B. Bermaksud kat sini 3 akan disimpan dalam A sini, dan 2 akan disimpan dalam B. Jadi kita masukkan dalam si infant ni, bila si infant ni kita run si infant kan kat sini kan, tengok perkataan ni keluar dekat sini kan, maksudnya datang dari sini kan. Sebab apa? Sebab dia dipanggil dekat sini. Tetapi kemudian kita selepas program ini tamat, kita dah masukkan nombor, kemudian baris nombor 11 dan 12 ni adalah kita nak keluarkan nilai X dan Y. Macam mana X dan Y tahu? Adakah X dan Y tahu nilai yang dimasukkan dalam A and B? Ya, tahu. Sebab dalam di sini X dan Y dia adalah rumah asalnya. Cuma A dan B ni macam dia hijack lah, berkata secara kasar begitulah. Jadinya X dan Y tahu ada 3 dan 2. Jadi bila kita enter, kita akan dapat nilai 3 dan 2. Ini adalah contoh. Contoh kita tengok semalam lah. Okey, saya boleh padam yang ni. Kemudian yang ni sama juga, iaitu kita gunakan juga pas by reference, iaitu kita ada new value, yang mana kita nak ubah nilai X dan Y melalui function di sini, iaitu kita ubah dia, kita setkan nilai X di sini sebagai A iaitu 2, nilai Y sebagai B iaitu 1. Jadinya bila kita run, please enter two numbers. Di sini prompt untuk masukkan nombor ni berada dalam main function, tak macam tadi kita gunakan dalam void. Okey. Jadi kat sini enter two numbers, kita masukkan 3, 2, atau kita boleh tekan 3, enter, 2, enter pun tak ada masalah. Okey, kemudian dia akan, of course dia akan bagi nilai, the value in X adalah 3, the value in Y is 2, dan apa yang akan dibuat adalah dia akan dia akan mulakan function new val, yang mana bila ini berlaku, maka alamat X akan diberi kepada A, alamat Y akan diberi kepada, alamat X akan diberi kepada A, alamat Y akan diberi kepada B. Kerana apa yang dibuat adalah nilai X, apa-apa pun nilai yang ada dalam X, iaitu dalam kes ni 3, akan ditukarkan kepada 2 oleh A. Kemudian nilai Y iaitu 2 akan diubah oleh B, iaitu menjadi 1. Jadi adakah betul dia berubah? Nanti kita see out balik nilai X dan Y. Jadinya memang nilai X dan Y kat sini telah berubah. Sebab command see out di sini berlaku selepas new val dinilailah bila kita dah run new val, dan dalam new val tu nilai A dan B daripada 3 dan 2 dia berubah menjadi 2 dan 1. Ini kita boleh, ini adalah apa yang kita dah
buat semalam, jadi saya boleh padam. Sekarang kita tengok satu contoh lagi, iaitu calculator. Calculator. Jadinya kat sini kita tunjukkan kod sebelum function dan kod selepas kita buat function. Jadi kat sini kita ada double variable iaitu x dan y. Jadi ni x dan y ni kita akan minta user masukkan nilai dia. Jadinya enter two numbers, user akan masukkan x dan y. Macam sama macam tadi. Okey, di sini saya kena saya boleh besarkan sikit. Okey, enter two numbers, jadi user akan masukkan. Kemudian bila masukkan, apa yang akan dibuat adalah baris 10 dan baris 11 akan dibacalah. Baris 10 dulu akan ditambahkan dua nombor tersebut dan disimpan dalam sum. Dan baris 10 tamat, baris 11 pula, kedua nombor tersebut akan didarabkan dan disimpan dalam prod. Kemudian program ni dia akan see out baris 13. The sum of the numbers is sum yang dikira di sini. The product of the numbers is prod yang dikira di sini. Dan ini program yang simple. So kita buat 3, enter, 2, tak nak enter pun tak apa. Kemudian baru enter di sini, so kita dapat. Ini program simple yang setakat nak tambah dan darab. Tapi macam mana pula kalau kita nak gunakan function? Jadinya sini saya nak tunjukkan dua case. Okay. So kita ada tadi without, ataupun saya nak buat calculators. Pertama, without function. Ini apa yang kita tengok tadi. Kemudian kedua, with kita kata value returning functions. Jadi dalam kes ni kita akan ubah sikit. Kita pergi dekat sini. Saya nak simpan dia sebagai yang ni tadi A. Saya nak simpan dia sebagai yang ni A. Kemudian saya nak simpan saya nak buat yang baru iaitu B. B kat sini calculator, saya nak buat function. Okey, apa jadinya kat sini kita akan buat dua function. Sebab ini adalah double, sum dan prod adalah double, jadi kita akan buat dua. So double, jadinya kita nak multi nama function kita lah, add fun, kemudian double. Ni macam kita pernah tengok sebelum ni, x, ataupun tak nak double x ataupun buat double saja, double y. Okey, ini yang pertama. Yang kedua kita buat double, kita buat multiply fun. Yang mana, ini kena buang. Yang mana kita ada dua input juga. Jadinya kita kat sini kita buat dua function yang berlainan, yang mana function ni adalah value returning function. Dia bukan void function. Sebab apa? Sebab kat sini kita gunakan perkataan double, bukan void. Jadi kita buat satu persatu. Kemudian nanti kita akan tengok contoh yang lain. Okey. Double add fun. Jadi saya nak gunakan kat sini double x, double a, double y. Kemudian kita tak perlukan semikolon. Apa dia buat kat sini? Senang je sebenarnya. Kan? Apa yang dia buat adalah dia akan return hasil tambah. Maaf, ini bukan A, ini B. Kita akan return A tambah B. Itu saja. Kemudian sama juga untuk multiply. Kita buang ni. So, kita ada B, kita ada
A, kemudian return A times B. So kita ada dua function kat sini. Okey, kemudian apa lagi? Enter the numbers and y, kemudian kat sini sum. Kan? So calculation dah buat kat bawah ni. So kita buat add fun x y. Dan kat sini multiply fun x y. Jadi pengiraan akan ada dua panggilan, two function call. Dia akan panggil add fun. So add fun akan kira dan dia akan returnkan kepada sini dan akan disimpan sebagai sum. Kemudian multiply fun, nilai x, y ni akan diberi kepada A dan B. Nilai bukan address, sebab ini adalah value returning function. Kemudian pendarapan dilakukan dan akan dipulangkan kepada sini dan akan disimpan sebagai prod. Kemudian kita akan siap. Dia kita tengok. Okay. Enter two numbers. Sekali lagi. Kita cuba enter two numbers. Kita masukkan, let's say tadi 3 dan 2 kan. Ini dekat sini. 3, 2. Kemudian bila kita enter, maka akan berlaku pengiraan dan dia akan siap. So kita dapat sum of the numbers is 5, which is kat sini. Product ada number is 6. So ni simple, ni apa yang kita dah pernah belajar. Belum ni, iaitu kita disebabkan value returning function dia boleh return satu saja nombor, maka kita kena buat dua function lah. Iaitu add fun akan return hasil tambah dan multiply fun untuk return hasil darab. Okey, jadi ini harap anda semua faham lah yang ni. Okey. Kemudian macam mana kita nak ubah kod ni supaya kita boleh gunakan void function. Jadinya tadi kita ada add fun kat sini, multiply fun. Jadi yang ketiga adalah kita nak with void function. Hanya satu sahaja. Kita tak perlu buat dua function. Tapi void function ni dia akan pulangkan, dia akan beri kita dua nilai. So kita namakan dia sebagai contoh, kalau kita tengok kat nota kita ni, kita gunakan perkataan count. Okay. Count, calculation lah, calculator ke, ataupun calc fun ke kalau nak buat. Okay, jadi kita ubah kod ni. C. Saya nak buat void. Okey, jadinya kita clearkan semua ni. Ini kita boleh clear. Ini pun saya boleh clearkan benda ni. Okey, jadi saya nak buat satu saja function, iaitu void. Kemudian, okey, jadinya dekat sini void ni kita akan ada x, y, sum dan prod. Jadinya kat sini apa saya buat adalah saya nak letak semuanya double. Semuanya double. Okey, kemudian kalau kita dalam nota kita ni, okey, jadinya yang di sini pass by value, iaitu untuk x dan y, untuk sum dan prod kat sini. So saya nak buat begini. Nanti kita akan lihat lebih mendalam tentang ni lah. Okey, so saya nak copy paste, letak di bawah. Okey, so void. Oh maaf, saya tertinggal nama dia. CALC. Ini pun sama. CALC.
Okey, sepertinya tak ada masalah kat sini, tapi nanti kita akan tambah yang lain. Jadinya dekat sini kita ada A, biasanya kita gunakan X untuk A ataupun A untuk X. Kemudian B untuk Y. Kemudian untuk sum ni saya nak gunakan perkataan, saya nak gunakan huruf S. Kemudian double. Untuk prod saya nak gunakan P. Jadi kat sini apa yang berlaku adalah saya tak perlukan ni pun. Adiknya kat sini saya nak buat S sama dengan A tambah B dan P sama dengan A darab B. Itu je kan pada kita punya function. Kita tak perlu return S, tak perlu return P. Kita tak boleh return, kalau kita nak return kena return dua-dua kan, tapi untuk case value returning function kita tak boleh buat return S, P sebagai contoh, tak boleh. Dan memang kita tak perlu pun macam ni. Dan ini mencukupi sebab kita dah buat pass by reference kat sini. Kita dah beri alamat di sini. Jadi beri alamat apa? Jadi itu kita kena tengok kat sini. Bila dah dimasukkan dua nombor X, Y, kita akan buat count X, Y, sum, prod. Then semicolon. Macam ni je. Jadi kat sini kita ada gabungan, ada mixture of argument kat sini kan. Iaitu kita ada jenis double, ini pass by value, pass by value, pass by reference, pass by reference. Jadinya kalau kita boleh tulis kat sini, untuk kes yang ketiga ni, yang memberi alamat rumah hanyalah prod dengan yang ni, yang ada ni, iaitu sum dan prod yang jadinya. Kalau saya boleh tulis macam ni, mungkin saya boleh ambil ni, saya modify sikit je. Okey, kat sini. Okey, dalam min satu, kemudian dalam satu lagi kita punya apa? Kat sini count. Okey, supposedly kat sini count. Jadi untuk main, untuk main, kita ambil yang ni, yang ada ampersand je, iaitu sum dan prod. Jadi nak padam semua. Sum dan prod. Yang mana nilainya, maksudnya bila kita call nanti, nilai X akan diberi kepada A, nilai Y akan diberi kepada B. Tetapi alamat sum akan diberi kepada S, alamat prod akan diberi kepada P. Yang bermaksud nilai sum dan prod boleh diubah sesuai oleh S dan P. Tetapi nilai X dan Y tidak boleh diubah sesuai oleh A dan B. Sebab ini adalah pass by value, maksudnya A hanya terima saja nilai X, B hanya terima saja nilai Y. Jadinya kat sini kita tak perlukan tiga ni. Okey, jadi sum correspond to S dan prod correspond to P. Kat sini. Ikut dia punya kedudukannya dalam function kita kata dalam function definition atau function call ataupun function header. Okey, jadinya kita boleh cuba tengok, maksudnya dekat sini kita minta pengguna masukkan dua nombor, iaitu nombor tersebut akan disimpan dalam S dan Y. So kita boleh cuba run. Tak ada error, maksudnya sintaks kita betul. Kita ikut sintaks. Jadi bila kita masukkan dua nombor 3, 2,
maka 3 akan disimpan dalam X, 2 akan disimpan dalam Y. Kemudian kita panggil function. Kita buat function call kat sini, baris 12. Masa kita run, pada di sini, count, hanya ada 2 nilai sahaja yang dibawa oleh count, iaitu nilai X dan Y, yang akan diberi kepada A dan B. Tetapi nilai sum dan prod tak ada. Maksudnya sum dan prod, rumahnya masih kosong. Tetapi, bila kita run saja yang ni, alamat sum akan diberi kepada S dan alamat prod akan diberi kepada P. Kemudian apa yang akan dibuat adalah, sekarang kita masih berada pada baris 12. S, dia akan, yang di sini, dia dah tahu alamat tu, apa dia buat adalah, dia akan tambahkan A dan B. Yang mana A dan B memperoleh nilai daripada X dan Y. Sama juga P, dia akan darabkan A dan B, yang mana A dan B memperoleh nilai daripada X dan Y. Kat sini. Jadinya tak ada masalah. Ini adalah benda ni tak ada masalah sebabnya S, A dan B dan juga P semuanya berada dalam count. Jadinya tiada masalah local atau local value atau tidak. Jadinya kemudian akan di sini S, apa yang akan buat adalah S sama dengan A tambah B, iaitu A dan B dapat nilai daripada X dan Y iaitu 3 tambah 2, iaitu 5. Kemudian P, dia akan darabkan, iaitu dapat 6. Jadi S dan P, dia isi ruang ataupun rumah ni dengan 5 dan 6. Kemudian dia tak perlu return sebab dia memang dalam function ni pun tak ada return kan. Tetapi memang dah nilai tu memang dah diisi dalam rumah ni. Jadinya tamat sahaja baris ni. Bila kita see out, the sum of the number is sum, the product of the number is prod. Sum dan prod ni memang dia terus ambil nilai yang ada dalam rumah dia. Jadi kita cuba, kita tekan enter, dan dia beri kita jawapan yang kita nak. Okey, jadinya anda semua boleh ikut topik ini. Jadi saya boleh bagi anda semua mungkin sedikit task yang boleh cuba sendiri. Task, ataupun saya nak gunakan warna hitam. Okey, modify cart to include as many math ataupun as many binary math operations as you want. Kenapa binary? Sebab kita ada 2 input kan, X dan Y kan. So mungkin awak boleh buat. Tadi kita ada add, kita ada multiply, kita darabkan, mungkin kita boleh tolak, subtract, kemudian bahagi, division, kemudian power, mungkin boleh, maksudnya X kuasa Y, dan sebagainya. Cuba buat, maksudnya dekat sini, awak akan ada banyak lagi lah, akan ada tambahan-tambahan lagi, dan kemudian dekat argument ni pun akan tambah lagi. Kan contohnya kat sini double, kalau saya tengok balik sekejap kat sini akan jadi X, Y, sum, prod, mungkin div untuk division, subtract untuk tolak, power dan sebagainya. Jadinya itulah bagaimana kita boleh return lebih daripada satu value, atau kata kita boleh ubah lebih daripada satu value bila kita menggunakan void function. Okey, jadinya untuk topik untuk bab ni kita sampai sini saja. Anda boleh buat latihan dalam yang saya letakkan dalam UKM folio. Jadi kalau ada apa-apa masalah terus boleh hubungi saya lah. Ada 20 soalan berkaitan dengan function. Okey, selepas ni kita akan sambung dengan topik array ataupun tata susunan. Okey, terima kasih.